Hai, assalamualaikum, welcome back to channel Izzat Daniel. Okay kan, dah lama Ijat tak muncul di YouTube. Ijat betul-betul busy. Sebelum ni Ijat pergi bantu masa banjir. Yang ni Ijat nak share dengan korang. Banyak benda nak share sebenarnya. Sebelum baru-baru ni Ijat ada terima seorang bekas banduan daripada penjara Machang. Banyak share yang dia, banyak cerita yang dia share dengan Ijat. Dia buang daerah dan sekarang dia tinggal di rumah Ijat di Pahang. So gang, di video kali ni Ijat nak share pengalaman Ijat bantu masa banjir. Memang sangat-sangat menyedihkan. So Ijat nak share beberapa tempat yang Ijat pergi di Klang yang terdedah pada banjir. Banyak lagi tempat. So sebelum korang tengok video ni, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Turn on notification supaya korang tidak terlepas video-video Ijat. Okay gang, let's go. Okay gang, sebelum Ijat share pengalaman Ijat pergi bantu masa banjir, Ijat nak bagi tahu satu perkara. Dekat sini, Kelab Sukan Rekreasi Veteran Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama KBS Malaysia akan menganjurkan Neon Fit Virtual Run yang berjarak 10 km. So bukan diarahkan korang pergi satu tempat ni. Korang nak berlari kat rumah korang pun boleh, dengan syarat ambil gambar dan send pada diorang. Contoh hari ni korang nak buat 1 km kan, esok 2 km kan. Boleh macam tu kan. So tarikh pendaftaran 5 Disember 2021 sehingga 15 Februari 2022. Dia punya juran RM50 sahaja. Okey gang, korang tengok video ni. Okey gang, korang dah tengok video tu. Video tu tiada siapa menang, tiada siapa kalah sebenarnya. Cuma rajin dan malas je. Kalau rajin, dapatlah medal dengan baju tu. Dekat situ ada medal yang akan siapa menang akan dapat medal dengan baju. Okey gang, kita back to topik pengalaman Ijat pergi bantu masa banjir. Pada bulan lepas, Ijat memula first tempat yang Ijat pergi adalah Wet Spot. Wet Spot ni adalah Pelabuhan Klang. Kat situ tak mencabar sangat. Tu pun kami pergi just hantar bantuan saja. Korang boleh tengok video ni. Just hantar makanan. Dia orang tempatkan yang mana keluarga-keluarga yang bekerja di Wet Spot terdedah kepada banjir, dia orang akan ditempatkan dalam satu tempat khas, iaitu di tempat Wet Spot tu sendiri. Dalam Dewan Wet Spot, dekat situ dia orang ditempatkan. Okey. Lepas je ke Wet Spot tu, balik je pada Wet Spot tu, kita orang dapat terima satu berita yang flat Sri Johor di KL terbakar gang. So waktu tu kami pun bergegas pergi ke flat Sri Johor tu dengan bawa sikit bantuan. Terus direct pergi tengok. Waktu kita orang tiba je dekat flat Sri Johor tu, tengok bomba dah siap padam dah. Cuma ada yang keluarga-keluarga ni menghadapi beberapa masalah. Contohnya flat Sri Johor terbakar satu blok sahaja. Satu blok saja. Yang menjadi orang kata efeknya adalah blok sebelah dia. Bomba tak bagi masuk untuk tidur. Sedangkan blok sebelah ni tak kena apa-apa pun. Mungkin adalah sebab apa bomba tak bagi kan. Mungkin untuk kebaikan juga. Tapi ada beberapa buah keluarga ni tak puas hati lah kan. Diorang yang blok terbakar ni, dia orang dapat satu tempat di Dewan. Dekat depan tu ada Dewan. So dapat tidur dekat situ sementara kan. Tapi yang blok depan dia tu tak dapat tidur di Dewan tu. Dia orang termenung dekat pondok tu kan. Dia orang termenung. Jadi dia orang pun mengadu masalah dekat Ijat dengan tim kan. Ijat tak tahu nak buat apa kan. Jadi kami hanya mampu mendengar. Lepas je siap kebakaran tu semua, kami pun nak pulang. Waktu kami nak pulang tu, kami ada jumpa dengan seorang hamba Allah ni yang masa pada kebakaran tu dia sempat diselamatkan. Dia dah turun dah. Ayah dia stroke. Dia sebelum kebakaran tu terjadi, dia turun dulu. Dia nak pergi makan. Cakap dia ni kaki dah tak ada sebelah. Dan dia adalah India Muslim, orang Islam. Ijat tengok dia pun bertongkat waktu tu ayah dia stroke.
Bila dia dapat tahu yang blok dia ni terbakar, dia bergegas pulang, and then nak naik ke atas, orang semua dah turun ke bawah, dia tak sempat dia nak selamatkan ayah dia. Nampak, itulah pengorbanan seorang anak. Walaupun tak berkaki kan, dia tetap nak naik tolong ayah dia. Lalas ada orang bagi tahu dia yang ayah dia dah sempat diselamatkan. So dalam kebakaran tu alhamdulillah semua selamat. Okey geng, selepas tu keesokan harinya Ijat pergi tolong mangsa banjir di Kelang juga, di Pulau Indah. Tak ingat Kampung Pinang waktu tu. Kami tolong waktu tu air parat buku lali. Jadi air tu tak masuk ke dalam rumah, dia duduk kat luar-luar tu kan. Buat kerja-kerja, kita orang buat kerja pembersihan. Kami tak hantar bantuan waktu ni. Buat kerja pembersihan, bantu warga-warga emas yang tak larat kan. Banyak. Memang diorang tak sempat nak prepare. Banyak barang yang boleh pakai, bila kena banjir tak boleh pakai geng. So kami buat kerja-kerja pembersihan, kami cuci clean dengan water jet. Tembak senang betul tu guna water jet tu. Memang kuat lah, sampaikan dinding rumah tu pun boleh, color dinding rumah tu pun boleh tercabut. So dekat situ tak mencabar sangat sebab air dia tak berlumpur. So pada keesokan hari dah settle, kami rehat satu hari. Esoknya kami pergi ke Pahang. Nak masuk tak boleh lagi sebab air di Temeloh masih tinggi. So kami tak dapat buat apa. Kami balik ke KL, singgah di Hulu Langat. Singgah dekat Hulu Langat. Waktu dekat Hulu Langat ni, ya Allah, Ijat tengok macam di medan perang. Masuk je Hulu Langat tu dah jam lah. Memang jam gila kan. Dan jam ni, disebabkan jam ni lah kami tak dapat masuk. Kami balik ke hotel. Kami pergi ke hotel, kami check in hotel. Keesokan hari pukul berapa pagi lah, kami pergi tolak awal. Sampailah dekat Hulu Langat tu kan. Sampai dekat Hulu Langat, memang alhamdulillah kami dapat masuk kan. Dan menjadi sukarnya kami tunggu ke Bloza. Waktu tu kami buat angkut dan buang. Angkut dan buang ni contohnya perkhidmatan Roro dan Bloza. So dekat situ menjadi masalahnya apabila ada orang-orang yang berpangkat besar nak turun. Yang itulah menyebabkan Bloza berjam-jam. Kami dah sampai awal dah, tapi Bloza kami tersangkut dekat luar. Ada orang tak bagi masuk disebabkan ada orang atasan nak masuk. Jadi berjam-jam kami tunggu, dah sampai dah semua settle, barulah kami buat perkhidmatan angkut tu. Bloza sodok je, angkat atas Roro. Tu menjadi mudah, kerja yang mudah. Bila kita buang sampah dekat luar dulu, so yang dalam ni barulah boleh buat kerja kan. Yang buat kebersihan di dalam ni baru boleh buat kerja. Kalau sampah tu tak buang, sampah dekat luar tu tak buang lagi, dia akan sama je. Bila buat kebersihan dekat dalam, air daripada yang kotor tu, air kotor daripada sampah tu akan masuk balik ke dalam. So buang dulu, clear yang dekat jalan, barulah orang dalam akan senang. Ijak aku tunjukkan beberapa gambar, korang boleh tengok ada dalam video. So memang teruk keadaan dekat sana. Memang orang kata memang betul-betul nazak lah. Memang perlukan banyak sukarelawan, memang perlukan banyak tenaga kan. Ni kena pakai tenaga. Nak angkat tu bukannya boleh angkat seorang. Kalau pakai Bloza lagi senang kan. Kalau nak angkat barang tu bukannya, memang berat. Nak angkat tilam tu pun memang berat. Dengan basahnya lagi, sampah memang banyak belonggok kat tepi tu. Masuk tu macam masuk dekat medan perang. Ini kami buat angkut dan buang dekat Shah Alam. Shah Alam ni mencabarlah juga. Ijak pergi di sebuah rumah. Kami tak boleh buat apa-apa. Yang kami boleh buat hanya bantu untuk angkat barang tu keluar sahaja. Ini rumah ni, dia dekat Shah Alam kurang air. Sumber air tu tidak mencukupi untuk masukkan water jet tu. So jadi kerja jadi payah. Kami pun fikir untuk bantu daripada segi angkat barang, keluarkan barang-barang tu. Yang dekat ni lah, dia yang dekat yang dekat Hulu Langat ni memang begitu mencabar. Ramai keluarga yang kat situ, ada yang bergaduh kan, ada yang memang masing-masing dah tak tahu, buntu. Fikiran dah buntu kan. Memang tak tahu nak buat apa. Ada berapa lagi sukarelawan daripada Segamat kan. Kalau orang Segamat tengok, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi bantu Hulu Langat. So dekat sini
Ijat tengok, Ijat tak boleh nak tunjuk gambar, Ijat ada ambil gambar sikit orang menangis kan, tengok rumah dah tak tahu nak gaya apa. Diorang tak sempat prepare apa-apa. Mungkin bagi Ijat ni mungkin tahun pertama, kali pertama diorang kena. Kalau belah-belah Pantai Timur, Ijat pun dulu rumah tok Ijat memang setiap tahun memang kena banjir. Dan waktu tu persiapan memang Pantai Timur dah buat persiapan awal. Tahu je masuk ujung tahun pasti banjir. Dan apa yang persiapan tok Ijat buat, keluarga Ijat buat, kami pasang staging tau. Staging pasang besi. So bila dah angkat besi tu dah angkat, barang-barang boleh isi dekat atas tu. Isi besi, pasang besi yang besi staging tu, isi barang-barang dekat atas tu. Pada tahun berapa dah? Pada tahun 2000 berapa? 2014 ke 13. Tak ingat lah. Waktu tu memang banjir besar. Rumah Ijat tu nampak bumbung saja. Walaupun dah pasang staging tu, barang tetap hanyut. So apa yang kita perlu buat untuk menghadapi banjir kan? Kita dah tahu hujung bulan kan, hujung tahun kan, kita perlu selamatkan dokumen-dokumen yang penting dulu. So dokumen-dokumen yang kita rasa sangat penting, contohnya seperti IC ke apa benda ke semua, kita selamatkan dulu benda tu. Dan sekiranya kita ada keluarga yang tua kan, contohnya yang kurang upaya kan, kita selamatkan dia. Contohnya kita call bomber ataupun perlu menggunakan lori. Ada perbalahan, ada orang pertikaikan bomber hanya bantu rumah depan tapi tak bantu rumah belakang. Disebabkan apa dia orang tak bantu sebenarnya? Disebabkan contohnya rumah A dan rumah B. Rumah A call bomber dan rumah B tak call bomber waktu tu. Rumah A call, maklumkan dalam rumah ni ada berapa orang dan berapa orang yang nak naik ke boat ke kan. Rumah B tak call. So bomber pun datang bantu rumah A untuk muat-muat. Dalam bot pun muat-muat. Dalam bot tu muat-muat lah yang untuk rumah A saja. Dan rumah B ni pun pertikaikan kenapa bomber tak ambil sekali rumah B ni. Itu yang menjadi perbalahan. Ada orang yang menyalahkan bomber kan. Kita perlu call. Kalau kita keluarga kita terlampau ramai, tak boleh nak muat dengan bot, call lori kan. Call perkhidmatan lori untuk bantu keluarga tu. So itulah plan-plan yang kita perlu buat. Selamatkan dokumen, selamatkan orang tua kan. Kalau dia ibu mengandung, selamatkan. Call, jangan tunggu air naik baru macam kata baru nak call kan. Dah nampak air sikit-sikit terus call. Kita buat persiapan awal. Okey geng. So selama beberapa hari kami di Hulu Langat dan clearkan jalan-jalan Hulu Langat tu memakan masa yang lama. So dari mana datangnya dana? So dana ni datang daripada orang-orang yang menyumbang, yang Ijat pernah bagi poster dulu. So kami hanya di pihak anda. Kami sampaikan apa yang orang yang menyumbang tu. So geng, sampai sini saja video kali ni. Sebelum tu geng, Ijat nak bagi tahu sekarang ni siapa yang berminat dalam bidang motor, boleh yang nak bekerja dalam bidang motor, boleh direct WhatsApp Ijat yang akan Kilang Yamaha tengah buka untuk interview untuk pengambilan pekerja baru. So boleh direct WhatsApp ke Ijat. Ijat akan letakkan poster ni dekat sebelah Ijat ni, kat poster ni. So korang tengok dekat sini syarat-syarat kelaikan dia. And then nak tahu lebih lanjut, boleh direct WhatsApp dekat Ijat gang. Ijat akan letakkan link WhatsApp dekat komen ataupun dekat description. Kau boleh direct WhatsApp Ijat. Direct WhatsApp Ijat, Ijat akan balas. Kalau Ijat tak sempat balas malam, Ijat akan balas pagi ataupun petang. So gang, terima kasih. Ijat akan datang, Ijat akan share lagi pengalaman yang kena buang daerah ni. Yang Ijat ni banyak bercerita dengan Ijat. So banyak benda nak bercerita kan. Korang jangan lupa subscribe, like, comment and share, turn on notification supaya korang tidak terlepas video-video baru daripada Ijat. Okay gang, terima kasih. Sampai sini saja video kali ni. Bye bye. Assalamualaikum.